Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang kembali ke Prosamania In-Depth 2 di episod yang terakhir. Pada hari ini, saya bersama dengan dua orang tetamu kita yang handsome belaka. Diorang ni sangat-sangat mahir, berkemahiran dalam bidang muzik. Sebelum kita berkenalan dengan guest-guest kita, saya ingin perkenalkan dulu moderator jemputan kita, iaitu Raja. Bolehkah Raja perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Raja Al-Karnisha atau juga boleh dikenali sebagai Ned. Saya merupakan moderator jemputan untuk episod terakhir Prosamania In-Depth sesi kedua. Jadi itu merupakan satu penghargaan yang besar bagi saya. Terima kasih pihak-pihak Prosamania In-Depth sesi kedua. Baiklah, tanpa membuangkan masa, saya ingin meneruskan segmen yang pertama, iaitu segmen pengenalan bagi jemputan-jemputan kita yang kacak, yang tampan, dua orang ini. So kita mulakan dengan Niza dululah untuk memperkenalkan diri anda. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nizar Irfan, dikenali sebagai Niza. Saya seorang pelajar asasi seni kreatif dan major dalam bidang muzik. Jadi kita teruskan dengan Jaden pula. Hi everyone, so my name is Jaden. It's actually my nickname, but everyone calls me that. Yeah, so I'm also a student from Asasi Aswara, and I'm also majoring in my music. Alright, kita dah berkenalan dengan dua orang tetamu kita, dan sebelum kita teruskan, bolehkah Niza dengan Jaden ceritakan sikit tentang penglibatan dalam bidang muzik ni? Tak kisah di luar Aswara ke dalam Aswara ke. Boleh ceritakan sikit? Mula dengan Jaden dulu. Alright, so my first experience in music is back in 2016. That's when I first joined the choir. And at first we just like have competition around the area in Kuala Lumpur, and few concerts going on. Then after that, we have our teacher from the outside. He leads us to competition and performance out of Kuala Lumpur. We started going overseas for competition in 2017. Yeah, 2017. I've also joined a few competition, but it's not choir, like band. Also like perform in school events like Teachers Day and the events. Okay, thank you Jaden. You have such a great experience. So kita boleh teruskan dengan Niza. Apa pula pengalaman Niza? Okay, untuk pengalaman saya pula bermula pada tahun 2010. Pada masa itu saya telah mewakili Perlis pertandingan choir di peringkat kebangsaan, dan pengalaman tu dibawa terus hingga sekolah menengah, dan saya mula berhenti slow down untuk choir tu pada tahun 2014. Sebabnya saya dah mula start join dalam bidang nasyid. So after 2 years lepas tu saya dah join untuk band, and lepas tu baru start buat lagu sendiri. Daripada situlah keluarnya lagu yang saya buat. Lepas tu adalah show macam yang melibatkan antara negara luar, yang melibatkan pusat latihan polis daripada Thailand. Wow, Thailand. Okay. Daripada negara luar, antara bangsa. Okay. Jadi baiklah, mungkin kita boleh teruskan selesai dengan segmen kedua kita, iaitu berkenaan dengan pelibatan jemputan kita. Jadi kita akan teruskan segmen kita dengan segmen soalan, iaitu ataupun lebih orang panggil lebih senang dengar Q&A lah kan. Betul lah, Q&A, question and answer kan, soal dan jawab. Jadi bertemu jemputan kita Niza dan Jaden, kita akan random soalan daripada saya ataupun Shannon, moderator kita yang lain. Jadi Shannon, boleh nak kot kita mulakan soalan pertama daripada Shannon dulu? Okey, boleh. Okey, saya ada soalan untuk Jaden. Okey.
apakah genre muzik kegemaran ataupun Jayden ni jenis yang sangat-sangat free, tak dengar je apa-apa lagu? To be honest, any genre is fine for me, but I would prefer ballad or like instrumental music. It's more expressive for me, and I am not really into like metal. That's a bit over for me. So saya pula tanya soalan, boleh Shannon? Boleh. Alright. So kalau tadi Shannon dah tanya dekat Jayden, saya tanya dekat Niza pula lah, boleh ya? Baiklah, soalan saya macam yang Niza perkenalkan dekat pengenalan diri tadi, Niza ada kompos lagu, betul? Jadi soalan saya, adakah Niza seorang yang jiwa yang sentimental? Sebab saya dengar cerita Niza ada kompos lagu dari genre balada, betul? So adakah jiwa Niza ni adalah seorang yang sangat sentimental? Bagaimana tu? So boleh saya dapatkan jawapan tentang itu? Okay, untuk soalan tu memang setiap orang dia ada jiwa dia masing-masing. So sensitif tu tetap sensitif. Daripada sensitivity itulah terhasilnya sebuah lagu yang diciptakan. Oh, faham. Jadi maknanya cara untuk Niza menterjemahkan sebuah lagu itu berdasarkan daripada perasaan, daripada apa yang dilalui pada masa-masa yang tertentu, betul? Iya, macam tu. Faham. Dan lirik-lirik lagu tu pun semuanya melibatkan relationship yang pernah dilalui dan kehidupan yang pernah dilalui. So digabungkan jadi satu. Faham. So Niza ni pernah ada relationship ke apa ke yang buat Niza tiba terinspirasi untuk buat lagu tu ke? Pernah ada. Tapi bukan disebabkan kecurangan itu semua, ni sebabkan kehilangan, sebab kehilangan untuk selamanya macam tu. So itu sahaja? Ya. Oh, okay. So jadi Niza ni Niza jenis yang tulis, dia kompos lagu sendiri je ke ataupun tulis lirik juga? Kompos tu sendiri, lirik pun buat sendiri. So yang arrangement je yang harapkan daripada studio untuk arrange balik music dan melodi lagu tu. Okay, Niza. Okay, sekarang ni nak tanya Jayden lagi ni. So selain tadi kan Jayden dah tanya sikit tentang, dah ceritakan sikit tentang choir kan, banyak penglibatan dengan choir. So lepas tu Jayden pun ada juga cerita yang dia ada terlibat dengan band-band. So maksudnya selain daripada choir, Jayden pun ada juga main alat muzik lain Tak banyak, tapi ada one time I main gitar dalam performance. And tak banyak, cuma gitar dengan piano. Faham. Gitar je ke ataupun Jayden pernah belajar alat muzik lain tak? Selain daripada gitar dengan choir? Tak pernah, tapi ingin belajar lah dan instrumen yang lain. Ada minat. Oh. So maknanya berkeinginan lah mungkin kalau ada peluang selepas ini untuk mengorek lagi ilmu-ilmu dengan instrumen yang lain lah. Betul. Faham. Alright, saya nak tanya siapakah dan apakah yang menjadi inspirasi kepada Jayden untuk berkecimpung dalam dunia seni bidang muzik ini? I think untuk saya, dia bukan macam seorang pemuzik. I first said I'm more into instrumental music. It's the music itself that has the soul that inspires me, like the emotional of it. Usually, like background music of maybe a film or an animation. It's those things. Like those music, it makes the human like feel more about it. Faham. So do you have any favorite music, favorite song
the song that you like the most for the instrumental music? It's kind of hard to say because like I'm usually like changing the songs all the time. So I don't think there's a specific one that I really like. Wow, kita macam rasa macam wow bila bercakap dengan orang yang berbakat. Saya jadi macam okay. So saya teruskan soalan dengan jemputan kita Niza. Jadi Niza, saya ada soalan tentang adakah mencipta lagu-lagu balada jauh lebih mudah daripada genre-genre lain? Apa jawapan Niza? Nak kata mudah tu tak juga, sebab dia depends pada setiap orang punya jiwa. Sebab setengah jiwa kalau tak kena dengan jiwa dia kalau tak kena dengan lagu, dia memang kalau orang dengar pun orang boleh katakan macam karya ni karya sampai, walaupun orang tetap belajar bab seni. So bila kena dengan jiwa kita, lagu tu pun dia macam ada satu soul lah untuk naikkan feel untuk pendengar yang dengar lagu tu. Tapi nak kata mudah tu tak jugalah. Faham. Selain daripada lagu balada, Niza minat tak lagu rock ke? Ada plan tak nak buat lagu rock ke apa ke? Ada tak? Kalau macam plan tu ada untuk lagu yang lebih rancak dan lebih macam slow rock, tapi masih dalam perancangan dan tak macam nak kata dah confirm akan buat tu, belum lagi lah. Kami akan tunggu ya Niza punya lagu baru ni. Yeah. So tak tahulah Shannon, saya rasa macam jemputan kita kali ni dia punya pengalaman tu macam datang daripada diri dia sendiri. Apa yang dia lakukan tu semua pengalaman dari diri dia sendiri kan, pahit manis kehidupan dia. Jadi bolehlah kot terus Shannon. Okay, saya ada soalan untuk Niza. Okay, since Niza cakap tadi dah ada banyak pengalaman, bila sejak umur berapa Niza mula minat dalam bidang muzik ni? Ya. Oh, kalau ikutkan pada umur tu sejak daripada tadika. So dalam 5 tahun dah mula minat muzik. Waktu tu start dengan menyanyi dululah. Start menyanyi tu slow lah naik ke main alat muzik tu semua tu. Tapi waktu tu biasalah budak-budak kan, dia macam kalau dapat dia macam tak dapat support penuh lagi kan. Macam kita ingat tu main-main je lah kan. Tapi tak tahu pula sampai sekarang terus minat benda tu. So jadi kau tadika means kalau tadika tu sertai pertandingan lah, macam pertandingan menyanyi dekat tadika semua. Iya. Start daripada nyanyi lagu patriotik waktu tu. Tapi zaman tu comel lah. Boleh bayangkan lah macam mana waktu tu dengan nyanyi lagu patriotik. Ya Allah, comelnya. Betul. Niza cakap dia mula belajar alat muzik. So alat muzik apa yang Niza mula main lepas mula belajar menyanyi? First jatuh cinta dengan gitar dulu lah, sebab ada pakcik duk main. So dengar bunyi dia kan, bila bunyi jadi macam wah, suka lah dengar bunyi tu kan. So lama-lama dia mula biasalah kita kan online sekarang. So dia duk tengok Shopee kan, barang-barang untuk main muzik kan. So ada yang digital punya keyboard MIDI control dipanggil. So daripada situ lah yang start beli MIDI control tu, yang digital drum, ada kali set tu, lepas tu boleh set ke piano. Daripada situ belajar untuk main ni. Dia macam orang panggil cinta hatiku bermula dari getaran, dari bunyi getaran gitar orang panggil. Sangat romantik orang kata. Tapi jiwa sentimental
Betul kan? Ya, nama pun dia sentimental. Macam aku tersentuh. Jadi tiba lagu kan. Okey. Maafnya Nizal, kita bergurau Kita nak tanya Jaden lah, boleh tak kalau saya nak tanya Jaden? Okay, so Jaden, seperti yang kita tahu, Jaden adalah dari bangsa Cina kan. Jadi adakah Jaden juga meminati lagu-lagu dalam berbahasa Melayu? I sendiri tak dengar banyak, tapi most of the time ayah saya dia main lagu Melayu. Macam ayah gitar. Ayah saya main gitar. So most of the time lah saya akan like in the class saya boleh dengar dia sedang main gitar dekat luar ruang tamu. Wah. Oh my god, romantik dia. Makan perasaan tu macam mana? Dia macam seorang anak yang sedang kelas dan dia terdengar suara merdu dan gitaran bunyi daripada ayah. Oh ya Allah, sedapnya. Sejuk hati. Tapi sometimes dia buka itu audio kan, dia sampai max baru dia macam fun. Betul. Terpaksa je lah, tahan lah kan. Betul. Aduh. Dia macam ada orang cakap lah, ada satu statement ni kata bunyi helikopter ibaratkan level dia macam ni, bunyi gitar ibarat dia level dia macam ni, bunyi ayah memasang lagu ataupun video kegemaran dia macam ni. Betul tu. Betul. Kali mak ayah kita mesti bunyi dia, kita fikir bunyi dia kecil, rupanya buka kaki. Betul. Itu sebab fakta berlaku dekat semua orang. Betul, sangat betul. Jadi itulah Jaden, you tak macam mana, you ada dengar lagu Melayu tapi tak begitu banyak lah berbanding ayah you lah. Means most of the time you dengar lagu Melayu daripada alunan ayah you lah. Faham. Menarik. Setiap anak dan ayah membawa genre yang berbeza. Raja perasan tak yang Jaden ni dia ada macam ala-ala K-pop sikit? Ya, betul. Dia macam opa. Jaden dengar tak lagu-lagu K-pop ke apa ke? Masa saya Form 2, Form 3 adalah. Tapi lepas Form 4 dah tak ada dah. Kenapa Fokus tu? study. Tapi saya banyak dengar lagu macam lo-fi, nak study, nak fokus kan. Saya bukan apa, saya risau Shannon terpikat dengan awak nanti. So lebih baik awak kurangkan kehansaman awak. Okay. Bolehlah. Fokuslah dengan assignment dulu. Kita sama-sama belajar dulu Okay. Seperti yang Jaden dengan Niza tahu, saya dengan Raja pun ada jugalah belajar sikit pasal muzik ni. Betul. Tapi nak tahu jugalah pendapat Jaden dengan Niza tentang pengalaman belajar dalam asasi aswara ni. Mungkin boleh mula dengan Niza dulu. Untuk soalan tu banyak jugalah benda yang dapat daripada dalam aswara ni. So paling basic lah yang dapat ni, macam benda dah lama kan, macam basic chord, basic apa semua tu, tapi diajarkan semula dalam ni. So benda tu jadi macam aku dah tak ambil bab sangat ni, sedangkan benda ni penting dalam music. Dan kadang tu dah jadi macam itulah benda ni aku dah belajar tapi tak macam tak gunanya sepenuhnya. Lepas tu so benda tu bila dah ingat balik kan, jadi macam seronok agak bila belajar macam ni, dia ingatkan balik, lepas tu nanti baru ke depan balik. Alright, so Jaden macam mana pula Jaden? Untuk saya, a good thing about studying in aswara is during the first class, semua lecturer dia akan pertimbangkan pelajar yang for example lah, saya ada pengalaman muzik, saya belajar muzik pun. Dia akan tanya dulu
yang siapa tak ada knowledge dalam music, so dia akan repeat, start from the beginning, the basic from zero. That's the thing I like about Sandy. So seronok lah pertama suara ni kan. Kan. Sebab dia ibarat bagi saya lah, sebab kita pun Shannon, sebab kita pun ada belajar tentang adalah sikit ilmu tu kan. And then dia ibarat macam kita dah tahu benda tu, and then bila kita masuk asasi suara ni, perkara yang kita dah tahu tu menjadi lebih sempurna. Kehendak dia lebih sempurna, betul tak? Benda yang macam kita sebelum ni macam tak berapa nak faham, boleh jadi macam ni rupanya lagi faham dah. Macam tu lah. Jadi dia ibarat macam soalan yang tertangguh sudah terjawab. Macam tu. Okey, Shannon, saya dah ada soalan. Nampak tak sampai tersasul? Saya dah ada soalan. Okey. Yang ini saya tujukan dekat Niza dan juga Jaden jugalah. Dari segi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang anda berdua dapat daripada pengajian asasi aswara, bagaimana anda membawa pengalaman tersebut dan juga ilmu tersebut di luar? Mungkin ada terlibat dekat luar ataupun diberi satu amanah untuk ataupun kepercayaan untuk macam mana orang cakap, untuk mengetuai sesuatu event yang berkenaan dengan muzik. Jadi macam mana anda menggunakan pengalaman yang dah ada dekat Aswara, yang diberi kat Aswara, bawa ke luar? So rasanya kita start dengan Jaden dululah. Sebab saya sendiri ada macam impian lah, dream lah, ajar muzik in dalam primary school ke macam kanak-kanak. So I think boleh the teaching passion of a teacher yang saya dapat dalam Aswara, I think I want to bring it to the outside, like patient, like teaching one of them. I mean every one of them, sorry. So maknanya macam satu pertanyaan saya adalah mungkin dekat luar Jaden ada tak macam terlibat dalam satu event ataupun workshop, mungkin workshop yang berkenaan dengan muzik ataupun workshop berkenaan dengan cara bermain alat muzik, mungkin ada tak dekat luar? Yang ni tak ada sebenarnya. Faham. Sebab mana tahu, sebab bakat-bakat semua mungkin ada kan. Okey, tak apa. Liza pula macam mana? Okay, bagi saya pula ada. Benda yang kita belajar kat sekolah ni ada. Sebab baru-baru ni dia dah pergi ke sekolah menengah balik. Cikgu pergi balik. So kita dipanggil untuk mengajar budak-budak junior di bawah ni bahagian macam mana cara nak kenali chord. Lepas tu macam mana nak buat satu chord, running chord untuk hasilkan satu lagu. So daripada situ baru katanya bagus lah benda-benda yang kita belajar dekat Aswara ni digunakan juga di luar macam tu. So kurang-kurangnya kita menambah ilmu orang juga, ilmu kita pun bertambah juga macam tu lah. Shannon seperti macam ada benda dia nak cakap tu, Shannon sebenarnya. Tak adalah, cuma rasa macam rasa kagum lah dengan Liza ni. Bila rasa macam bila rasa sekelas kan semua kagum lah. Itulah perasaan. Dia ibarat macam ilmu yang kita dapat, and then kita diberi peluang dan kepercayaan untuk curahkan dekat orang lain. Jadi paling besar lah kan, Shannon? Betul tu. So ada ke lagi soalan, Shannon? Ada. Kan sekarang muzik yang paling hangat, paling hot di dunia sekarang ialah muzik K-pop kan? Betul tak? Yeah. How you like that? Kan? Okay. Maaf. So saya jawab perasaan. Jadi boleh tak Niza dengan Jaden bagi sikit pendapat tentang perbezaan
tentang muzik K-pop dengan muzik di Malaysia. So ataupun mungkin boleh bagi sikit-sikit tips ke macam mana kita nak jadi setaraf dengan muzik K-pop. Setaraf di peringkat antarabangsa lah. Ada tak sikit tips? Kita mulakan dengan Niza lah. Okay, untuk tips tu macam biasalah dalam bila dah mencuburi bidang dalam industri ni. So cuba buatkan industri tu lebih berkualiti. Jangan disebabkan jangan memilih rupa apa. Walaupun kita kan tak semua orang yang berupa tu semua boleh ada dia punya bakat lebih. So ada juga kekurangan dia. So kita kena gunakan, jangan kira para suku tu, kalau nak industri kita maju, kita kenalah pilih yang betul, yang betul-betul yang mahir dalam bidang masing-masing yang diorang pegang. Jangan suka dia tengok macam dia ni pengikut ramai dekat Instagram, tapi tengok apa yang dia buat tak ada. Tapi macam mana industri kita nak maju kalau dia tak buat apa, yang pengikut ramai, just macam tu pun dah boleh angkat. Kalau macam ni, macam bila nak maju kita punya industri tu, dia kena bagi, walaupun pengikut dia sikit, tapi bagi peluang dekat dia untuk menonjolkan lagi bakat. Saya setuju sangat dengan Niza ni. Sebab betul juga kalau kita asyik pandang rupa, macam mana kita nak maju kan. Kalau kita tak pandang dari bakat orang tu, betul juga. Mungkin lepas ni haraplah ada perubahan dari segi tersebut. Ya, betul. So soalan dari moderator dah habis. So, kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu soalan daripada stiker-stiker yang daripada IG. Pada IG story kita. Banyak ni, harap anda bersiap sedia ya. Banyak fans-fans anda ni, jangan buat main. Okay, Jaden, ada soalan untuk you. Apa dan juga bagaimana pengalaman first choir you? First you join choir. My first choir, I first joined the choir, I think it was from 1 in my secondary school. Before that, my choir doesn't have a name yet, so we have only been performing in school. Then sampai Form 3, and then we have a name called Unity of Voices, in short UOV lah. Sebab we are going like competition, so that was the time our name came up, Unity of Voices. We are presenting on the school and going for competition, performing, concert. Okay. Soalan ni untuk Nizar pula. Soalan yang berbunyi begini. Alat muzik apa yang Nizar selalu main? Kalau yang tu MIDI control. Sekarang ni tengah main MIDI control. Dah jarang main gitar. Oh, mencuba benda baru. Bagus. So, Jaden dan Niza, memandangkan anda berdua juga merupakan pemain gitar ataupun pernah bermain gitar, ada soalan bertanya, ambil masa berapa lama untuk belajar bermain gitar tu? Kita mulakan dengan Niza dulu. Agak lama juga lah. Kalau nak ikutkan tu tak ingat. Tapi memang ambil masa lama lah. So nak bagi dia jari, biasakan jari belah kiri dengan kanan tu gerak sekali kan. Lama-lama. Lepas tu dia nak fahami chord yang ada dalam tu, dalam chord gitar. Dia macam piano juga. Dia memang banyak. So Jaden pula macam mana? My experience in guitar, my dad usually dia lebih tekan kepada like practice guitar. You have 1, 2, 3, 4 giving practice. Dia banyak mention yang tu. So sampai sekarang pun dia masih suruh saya like practice 1, 2, 3, 4. Basically lifetime training kind of thing. Tapi kalau nak belajar chord tu kena ambil masa lah. Berbulan, bertahun? Berbulan. Kalau Niza pula macam mana? Bertahun. Okay. Ada satu soalan daripada PV Lolo. Okay, soalan dia berbunyi macam ni. How
do you find the perfect genre of yours? Like how do you know that one genre is your passion? Maksudnya genre macam mana nak tahu genre tu ialah yang paling dekat dengan jiwa kita lah. Soalan kepada Jayden. First thing first, it moves me, like emotionally. The music is dragging me into it, like it walked into my heart. I think that's the most important thing for me. Like when you listen to a song, sometimes you have like effect on you. You dia your hair, on your hand. Betul. Sangat betul ya, bulu roma. Alright. Ada soalan juga lagi daripada Nailio. Mungkin IG dia, maaf kalau saya sebut, NAILEOO. Ini mungkin ditujukan kepada memang dia ditujukan kepada Niza. Macam mana boleh minat ke arah bidang muzik? Minat dia ke arah bidang muzik, dia datang sendiri lah. Benda ni dia bukan paksaan, dia memang sendiri dia datang. Lepas dengar lagu ni, dengar orang main muzik, dia jadi macam wah, sukalah benda ni, suka benda. Tapi waktu tu start kan kecil lagi, so benda tu macam apa kan yang kita tahu, yang apa yang kita suka, yang tu kita nak kan, macam tu lah. Dia macam dah makin lama makin nak tahu lebih. So lepas tu dah jadi macam tertarik dengan muzik. Faham. Okay, baiklah. Kita ada lagi soalan dari Sam Zoy. Ya, berbunyi bunyi untuk Jayden tau. Who's your inspiration and why? Yeah. Semangat wise. I think my dad would be the one, my inspiration, because he never stopped practicing from day to night. So it sounds more like pressure instead of inspiration. But sometimes he makes me want to, improve more so I can, be on the same level as him. That's one of them. And yang lain, I think the music itself will be one of my inspiration, because sometimes when you listen to this music and it's so beautiful that you want to learn it. Yeah, that's the inspiration. But sangat-sangat jarang untuk kita dengar yang seorang ayah menjadi inspirasi kepada seorang anak. Jadi macam sangat kagum lah dengan student ni. Dia kata ayah dia, ayah Raja jangan nangis. Aduh, jangan nangis pula. Saya rasa tersentuh dengan jawapan dia. Sangat menakjubkan. Walaupun dengan hati yang hiba, hati yang sedih, saya teruskan soalan untuk Niza. Baiklah, soalan yang seterusnya. Kita lupakan susah saudara tadi. Baiklah Niza, pendapat untuk orang yang selalu anggap muzik itu mudah. Apa pendapat Niza kepada masyarakat yang selalu menganggap muzik itu mudah? Nak kata mudah tu, nak kata susah pun tak juga. Dia depends pada orang yang minat lah bidang tu lah. Kalau betul-betul dia minat benda ni, tak adalah susah. Kalau dia tak minat, maybe benda tu dia akan nampak macam susah. Kalau nak ikutkan tu, benda apa je yang tak susah dalam dunia ni, semua benda susah. Kalau nak ikutkan semua susah. So nak kata susah tu taklah kot, sebab kalau bagi orang yang dalam bidang muzik ni lah, sebab dia orang pun bukannya buat benda ni dengan no knowledge. So dia orang buat benda ni mesti dia orang tahu dalam bidang tu, takkan dia orang saja-saja buat macam tu. Betul, sangat setuju. Yelah, sebab kita mesti akan buat dengan apa yang kita mahir kan. Takkan kita nak menjayakan sesuatu dengan perkara yang kita tak tahu. Mungkin ada tapi jarang berlaku. Okay, ni soalan terakhir untuk Jayden tau. Daripada Serena. Are you happy singing in choir? Yes, without hesitation. Yes. It's fun singing in a group. That's first thing. And
the teacher itself that is leading us. It's funny. Like sometimes he brings us out, for gathering and like bringing us out to competition, performance, exchange program, all sorts of stuff. It creates the bond. So without hesitation, yes, it's fun. Of course, mana je lah yang nyanyi dalam sekumpulan tu tak best. Mestilah best dalam nyanyi ramai-ramai. Lepas tu dia punya harmonization tu kita sebagai penonton kita rasa macam wah, memang sedapnya rasa. Bukan? Tadi soalan terakhir untuk Jaden, dan ini juga soalan terakhir untuk Niza sebelum kita beralih kepada segmen yang agak menyeramkan menanti. Okey Niza, soalan yang seterusnya adalah berapa banyak instrumen yang you dah boleh main selain gitar tadi? Yang boleh main selain daripada gitar ni, kalau dalam band lebih basic drum. Percussion boleh. Percussion. Dalam percussion tu kan dia ada banyak. So ada bongo boleh, bonga, kahun, djembe apa semua tu lah. Dia punya satu set barangan dia tu lah. Tambourine semua tu lah kan? Okay. Semua tu. Okay, yang tu. Lepas tu yang paling latest pun rasanya MIDI tu lah, MIDI controller tu lah. Oh, kiranya itulah kan, drum basic dia, ataupun apa tadi dari segi tambourine, apa orang panggil percussion semua tu. Amazing, sangat menarik. Kira lebih daripada 3 tu kira macam wow. Betul tak? Okey. Kita dah pun dengar Q&A daripada tetamu kita, tapi kita tak boleh juga teruskan. Sekarang ni kita nak ucapan daripada Jaden dan Niza. So kita mula dari Niza dulu. Okay, ucapan terima kasih kepada Prosa Mania Indep, iaitu daripada Aswara, kerana bagi peluang saya untuk berada salah satu calon, terpilih bersatu calon untuk berada di sini live bersama dengan 2 orang moderator pun yang bukan kaleng-kaleng. So, terima kasih jugalah. Terima kasih tak terhingga untuk semua. Niza, boleh ada kata-kata terakhir tak untuk orang kata junior lah, pelajar asasi bagi sesi 2020-2021, ada kata-kata terakhir tak buat mereka? Alright, untuk junior yang akan datang ke Aswara, yang akan masuk ke Aswara, ucapan untuk anda adalah, kalau dah buat, nanti bila dah masuk sini buat pilihan yang betul-betul. Kalau dah minat dengan bidang yang diceburi tu, teruskan bidang tu dengan mudah putus asa. Memang nampak macam perjalanan tu memang panjang, so hadapi dia dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Okey, adik-adik di junior jangan lepas ni di tepi kerana abang ni jiwa dia sangat sentimental ya. Okey, daripada Jaden pula. Alright, from me, first of all, I would like to thank Prosa Mania Indep for having me as a guest, and our 2 moderators for having me here. So, words for the next batch of people who's coming into Aswara. If you have your own choice, make sure you do it. Don't hesitate. It's a place where you can learn a lot of stuff, and you might fall in love with this place. The teachers, the lecturers, everything. Okey, mungkin tadi cukup kot. Jaden, boleh bagi mini love? Mini love. Opa kat agensi ni. Okey, kita juga tak lupa guest moderator kita iaitu Raja. Boleh Raja beri sedikit ucapan? Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Prosa Mania Indep siri kedua kerana memberi kepercayaan dan peluang yang hebat ini buat saya untuk turut
berada dalam Prosamania In-Depth episod terakhir ini, dan saya berharap agar episod terakhir ini mendapat sambutan yang hangat daripada para penonton. Dan sekali lagi saya ingin memohon maaf kepada penonton, memohon maaf kepada pihak pengurusan jika ada salah dan silap saya, ada terlebih atau ada terkurang. Saya memohon maaf atas kekhilafan itu. Itu sahaja. Okey, terima kasih Raja. Kita pun telah sampai ke penghujung Prosamania In-Depth kedua, episod terakhir ini, dan kami ingin berterima kasih kepada semua viewers yang telah bersama dengan kami dari awal episod, dari episod pertama sampai episod yang terakhir ni. Kami ingin mengucapkan terima kasih, dan jika kami ada salah dan silap yang telah kami lakukan, kami minta maaf dari hati yang paling dalam. Dan jangan lupa, perjalanan pelajar asasi tidaklah sampai di sini saja. So kita akan berjumpa lagi di Prosamania Login. Bye. Oh, pedihnya terasa bagaikan duri selembar menikam di hati. Kamai benrai meket mai amik mami chao in mi ku chan man hegi chang chiwa chai na mi yu su ke kon ti rati su tai dai du chenak na chorai na wa chai mi rai. Oh, tak sampai sini saja. Wow. Jarang-jarang dengar orang nyanyi lagu Thai ni. Wah.